Cuaca panas dan kering menjadi satu perkara yang sering dibincangkan di Astro Awani sendiri, di mana sebahagian daripada kita sudah tentu terganggu dan terkesan akibat catuan air dan imej-imej empangan yang paras airnya semakin menurun, semakin menghantui kita. Dan itu tadi dipaparkan juga suhu dan juga pembenihan awan, salah satu daripada alternatif untuk mendapat hujan dan sebagainya. Dan hari ini kita mahu dalam agenda awal ni mahu membincangkan dan juga membuka perbincangan ke dalam satu aspek lagi, bagaimana kita dapat melihat penyelesaian lestari untuk dalam krisis air ini, kerana ini bukanlah satu perkara yang kita hadapi buat kali pertama dan kita pernah hadapinya sebelum ini. Dan kita dalam aspek ini juga perlu memandang jauh lagi ke hadapan, kerana menjelang tahun 2050 contohnya, permintaan terhadap penggunaan air semakin meninggi, sedangkan water supply ataupun bekalan air itu semakin mengurang. Dan mungkin ada perkara-perkara yang dapat difikirkan bersama, khususnya daripada sudut teknologi, kerana itu dapat kita rangka, dapat kita fikirkan, kerana dalam isu air juga bersangkut paut juga dengan isu alam sekitar dan juga masyarakat, dan itu mungkin sukar untuk dikawal dan juga diduga. Dan untuk membincangkan dan juga memahami isu ini dalam perspektif yang lebih luas, bersama saya Profesor Insinyur Dr. Ruslan Hassan, merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Dan dalam aspek hari ini, mungkin ramai di kalangan kita tercatur dengan bekalan air dan imej empangan air yang semakin surut itu mungkin sikit sebanyak mengganggu dan juga menyeramkan kita dalam satu aspek itu. Akan tetapi dalam kita bercerita mengenai krisis air ini, kita perlu memandang jauh lebih ke hadapan. Kita akan bertanyakan juga mengenai bagaimana pengurusan sumber air itu dilakukan. Dan ramai juga mengatakan bahawa kita duduk dalam satu situasi dalam iklim yang hujan turun dalam jumlah yang banyak berbanding dengan negara-negara tertentu. Jadi mungkin tidak terlambat untuk kita berfikir satu tindakan yang drastik untuk memastikan bahawa kita tidak dibebani dengan krisis air yang sebegitu kerap dan juga mungkin lebih teruk di masa akan datang. Bagaimana kita melihat buka perkara ini secara lebih luas, Prof? Terima kasih Encik Zul, dan terima kasih kepada pihak Awani yang menjemput pihak Akademi Sains Malaysia untuk memberikan pandangan dan apa yang kami telah fikirkan selama ini dalam pelbagai mesyuarat dan pelbagai perbincangan. Bagaimana kita nak menyelesaikan disebut jaminan air, iaitu water security untuk Malaysia. Dan kita dapati pelbagai laporan telah dibuat juga tentang disebut water security ini, iaitu melibatkan yang pertamanya ialah tentang hak manusia kepada air, hak rakyat kepada air. Mereka berhak mendapat air yang bersih. Itu jaminan yang pertama. Ya. Jaminan yang kedua ialah dalam bentuk disebut economics, water security dalam ekonomi. Maksudnya water security dalam ekonomi, maksudnya air itu sendiri digunakan secara lebih sekarang ini lebih lagi daripada pihak industri, disebut sebagai dan juga dalam tenaga dengan supply chain itu menggunakan air fresh, air fresh water. Dan juga dari segi pertanian, itu merupakan about 70% menggunakan air. Jadi ini merupakan cabaran kepada penggunaan air. Yang ketiganya ialah dari segi pembandaran. Pembandaran kita begitu mendadak sekarang dan cukup cepat. Pertama penduduk begitu mendadak, dan kita dapati mengikut congakan daripada ramalan akan datang, kita memerlukan dalam tahun 2050 17.7,000 meter padu air. Satu jumlah yang besar. Yang keempatnya ialah dari segi sudut pencemaran air itu sendiri. Air kita ada air ini berbentuk bukan infinite, finite, maknanya terhad. Ya, sungai yang kita ada ini terhad pun. Sungai dunia bersih sekarang tidak lagi bersih sebab tercemar. Dan ini satu lagi cabaran kepada disebut jaminan air. Yang akhirnya yang kelima ialah dari segi ada background of this ialah kita punya disebut sebagai vulnerability. Kita punya cabaran sekarang berlatar belakang pada perubahan pada iklim. Jadi ini merupakan satu-satu yang menunjukkan kemampuan kita sekarang telah tercabar. Mengikut laporan daripada ADB sendiri, iaitu mengatakan Malaysia ini dalam 31 negara, kita yang tengah-tengah itu agak nombor 13, nombor 16 dari segi resilient kepada cabaran-cabaran yang untuk perubahan pada iklim dan juga kepada hazardous event yang ada sekarang ni. Yang pertama ni ialah Australia, yang kedua ialah Singapura. Yang ketiga dan yang ketiga ialah New Zealand. Yang kita tengah-tengah. Jadi kita tidak begitu bersedia, kita tidak resilient kepada
perkembangan je ada. Ini bukan satu yang pihak akademi saya melihat dia pada satu macam cabaran. Jadi kita telah menubuhkan pelbagai disebut pemikir untuk melihat kepada bagaimana kita nak melestarikan kegunaan air akan datang dan sebagainya. Ada nanti akan bincangkan lagi. Bagaimana kita nak memahami kelestarian air di masa akan datang? Kerana dalam aspek itu, kalau Prof menyebut bahawa Singapura tadi walaupun terkesan teruk mengenai perubahan cuaca, akan tetapi satu perkara yang kita perlu akui juga, mereka ada tampil dengan teknologi tersendiri dalam pengurusan air. Walaupun satu perkara yang kita mengatakan bahawa Singapura mungkin sumber airnya memang datang dari Malaysia contohnya, tapi mereka tampil dengan satu teknologi dan juga tampil dengan inovasi-inovasi baru. Dan dalam aspek itu, dengan segala kekangan daripada segi alam sekitar, daripada segi kepadatan penduduk dan sebagainya yang kita dapat kawal, tapi sesuatu itu dapat diselesaikan dengan inovasi dan juga teknologi. Bagaimana perubahan itu perlu ada juga di Malaysia? Saya pasti sudah ada, tapi mungkin kita dapat tingkatkan dalam aspek kapasiti pada hari ini. Dari sudut daya tahan tadi, mereka lebih berdaya tahan. Maknanya telah memikirkan bagaimana nak mengendali air, disebut takbir urus air, iaitu water governance. Itu melihat dari segi bagaimana kita nak air yang sedia ada ini, bagaimana kita nak optimalkan. Bagaimana kita kena menjaga dari sudut perkembangan yang saya kata faktor yang perkara yang kedua tadi, iaitu disebut sebagai perbandaran yang begitu mendadak permintaan kepada air kan. Jadi kita melihat kepada satu. Yang kelima tadi, dia sebenarnya dia berkait rapat. Kalau kita selesai satu, mungkin satu lagi tak selesai. Jadi kita selesaikan lima sekali. Dan mengikut ADB, tak ada seorang satu negara di Asia yang dapat menyelesaikan 5 itu. Jadi Malaysia tidaklah terlalu maknanya terlalu sedih sangatlah, sebab kita pun dalam kumpulan yang masih perlu menekuk tambah kepada pembaikan yang ada. Dari segi mengongsi disebut lembangan air. Mana negeri-negeri perlu berkongsi tentang air yang ada, menjaga air yang ada dan juga terus menerus mengembangkan infrastruktur yang ada. Dan terus menerus menggunakan teknologi yang baru. Seumpama sekarang ni telah ada ke arah teknologi hijau dan sebagainya. Itu ialah sebenarnya untuk mengekang kegunaan air dan juga mengoptimalkan yang sedia ada. Sebab kalau bentuk 2 bulan pertama Februari Mac ni memang kita dalam musim kemarau yang drought. Kalau ikut kita tak dapat data sekarang, tapi kalau ikut kita punya dipanggil Standardized Precipitation Index, dia memang kalau minus memang kemarau lah. Tapi sekarang ni tak, walaupun belum serius, memang telah terjadi air yang begitu mendadak turunnya dari segi aras di pangan-pangan di Malaysia. Ini satu yang memang sebabkan saya kata tadi, kita tak resilient. Jadi kita sekali lagi kita mengalami masalah yang sama. Jadi perkara ini perlu dilihat dari sudut perspektif disebut political power, political decision makers, and professional air, sektor air dan juga civil society dan juga masyarakat. Perlu melihat air ini sebagai sesuatu yang berharga. Maknanya bila kita dalam perkara ketiga, maksudnya bila kita melihat kepada penggunaan air, sebenarnya reduce, reuse dan recycle. Air kita ada kita begitu. Saya tak masuk dalam aspek itu, reuse, recycle dan sebagainya dalam penggunaan air, kerana ramai yang mengatakan bahawa kita mungkin menggunakan air terlampau banyak berbanding dahulu. Benar, kita kepadatan tu semakin bertambah, tapi cara kita menggunakan air juga, kalau daripada isi rumah itu 30% daripada penggunaan air itu lebih kepada untuk membasuh dan perkara-perkara yang boleh diguna pakai balik semula air itu. Mungkin selepas ni perbincangan kita boleh masuk ke arah itu. Kita pun ada hujan yang banyak, Prof. Sepanjang tahun, bagaimana kita nak menggunakan pakaiannya, kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda Awani selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita masih lagi berceritakan bagaimana kita dapat mencari penyelesaian yang lebih lestari dalam krisis air ini. Dan tadi Prof ada bercerita mengenai bagaimana penggunaan semula air dan sebagainya. Tapi sebelum kita teruskan perbincangan kita mungkin boleh terus bersama dengan rakan saya Hilal Azmi di bilik berita yang mungkin dapat bercerita mengenai yang kini trendingnya. Kerana saya pasti walaupun orang kata penggunaan semula air ini seperti tidak popular, tapi idea-idea baru yang radikal dan idea-idea baru yang idealistik ni selalu kita dengar di media sosial. Mungkin Hilal boleh kongsikan, Hilal? Baik, Zul, bila bercakap tentang menjimatkan air, sebenarnya banyak juga idea yang sebenarnya dibanjirkan dekat timeline Twitter ni.
ataupun timeline banyak platform utama media sosial berkenaan dengan kaedah menjimatkan air, dan ada 3 idea yang diketengahkan yang menjadi paling trending dalam VT yang saya sediakan ini. Salah satu yang mendapat perhatian ramai ialah perkongsian oleh Zain HD melalui akaun Instagramnya. Cadangannya dalam usaha untuk menjimatkan air ketika membasuh pinggan ialah kita kembali kepada prinsip 2 bekas air. Satu digunakan untuk mencuci bersama dengan sabun dan satu lagi untuk tujuan bilas. Selain itu, dalam usaha untuk berwuduk melakukan perkara yang wajib, kaedah berwuduk secara asas juga sebenarnya mampu untuk menjimatkan air. Kaedah ini adalah antara perkara yang menjadi bualan ramai di media sosial demi penggunaan air secara efektif. Tidak kurang dengan itu, cadangan lain ialah untuk mengumpulkan air hujan yang juga menjadi idea paling trending buat masa ini. Ya Zul, dan bila bercakap tentang idea-idea ini, sebenarnya kita harus tengok juga bagaimana kapasiti keadaan sekarang. Kalau kita nak cakap kita nak kumpulkan air hujan, kalau sekarang ni bukan musim hujan, macam mana kita nak kumpul kan? Tapi saya rasa penggunaan air secara efektif itu adalah terma yang paling tepat untuk kita katakan. Tapi Hilal, adakah kita bersedia untuk, kerana ini akan melibatkan perubahan gaya hidup juga kan? Ya, jadi betul. adakah mereka bersedia untuk mengubah sikit sebanyak cara mereka menggunakan air, kalau itu mungkin diborakkan juga di media sosial? Sebenarnya banyak yang berborak tentang perkara ini di media sosial, tetapi apa yang boleh saya katakan, ramai juga anak-anak muda sekarang yang memang dah mula mengamalkan gaya hidup ataupun penggunaan air secara efektif ini, yang mana berbanding kalau sebelum ni kita hanya terus flush air di tandas, sekarang ni mereka hanya perlu jiruskan air sehingga air itu jernih. Itu pun dah dikira penggunaan air secara efektif berbanding menggunakan pam simbah tu. Okey, terima kasih Hilal. Walaupun idea baru, tapi saya faham mereka yang kesukaran yang tercatu dengan bekalan air ini, kita faham kesukaran mereka bagaimana, itu tidak dapat dinafikan. Prof, bagaimana kita melihat kita ada hujan yang cukup banyak, 3,000 mm sepanjang tahun untuk yang dicatatkan, dan ada idea untuk sistem penguraian air hujan untuk penggunaan air semula, dan idea ini di setengah bangunan sudah pun dimulakan, tapi kita tak nampak secara meluas, dan kefahaman terhadap perkara ini mungkin masih lagi pada tahap yang sederhana dan tidak mencapai kepada tahap yang kita ingini. Tapi ini bukan salah satu, bukan satu jalan keluar saja, tapi ini salah satu yang cara yang boleh diguna pakai. Bagaimana dalam aspek itu kita nampak, Prof? Itulah dari sudut kita nak capai satu daya tahan ya kepada kekurangan air dalam setiap masa lah. Kita mempunyai salah satu daripadanya ialah kita menggunakan air hujan, dan perbincangan lepas dengan berbagai forum, kita mengatakan bahawa penggunaan air Malaysia ini ialah tertumpu daripada sungai 70%. Lagi 20% dicadangkan digunakan air tanah. Air tanah sebagai 20% dan 10% air hujan. Jadi kita ada lebih berdaya tahan dengan tidak hanya menumpu kepada penggunaan air daripada permukaan. Itu salah satunya. Penggunaan air hujan memang juga kalau kita masukkan sebagai, dulu telah diwartakan sebagai satu syarat. Tapi di tengah jalan agaknya ada sesuatu yang terjadi mana tidak betul-betul diaplikasikan. Dan saya rasa dengan juga kalau ikut yang saya kata tadi tentang watershed sustainability, mana kita kena lihat juga kepada air hujan ni, bila masa banjir itu kita akan disimpan on-site storage, dan bila perlukan air kita guna air ini untuk minuman. Jadi kita dah boleh memperlahankan air daripada tanpa laju kepada kawasan bawahnya. Kalau sama air itu bila tersimpan kita boleh gunakan untuk tujuan di masa-masa yang gunakan untuk cucian. Sebenarnya kalau kita menggunakan air untuk cucian, tak semestinya air yang kualitinya sebaik untuk air diminum. Begitu membazir kan? Jadi dari pihak Akademi Sains kita melihat juga dari sudut penggunaan air yang disebut water demand initiative. Kita lihat pada water demand sudut ini tadilah, daripada segi demand daripada pengguna biasa, masyarakat, iaitu yang dia punya hak rakyat yang mendapat air bersih, dan juga industri dan sebagainya. Dia sekarang nexus antara air dan juga tenaga dan juga makanan sekarang ni ada begitu kompetitif sekarang. Jadi itulah dibuat satu macam inisiatif yang dikajikan, dibuat kajian. Dan juga dari segi saya kata tadi macam gunakan aquifer dengan basin, air tanah dengan basin, dan juga kita lihat kepada penggunaan itulah saya kata tadi, air hujan. Sebab kita dapat satu macam
berkongsi bersama. Maksudnya tidak ada silo, tidak ada satu keadaan yang mana kita buat sendiri-sendiri. Kita melihat satu keseluruhan. Jadi sustainability atau clustering, disebut clustering lembangan air ini ialah satu yang berinteraksi dengan semua-semuanya. Tidak boleh berdiri satu-satunya. Dan bagaimana kita nak melihat dan juga kita nak berkata kalau kita cerita mengenai pengurusan sumber air ini bukan sahaja melibatkan badan yang berkaitan dengannya, bukan sahaja daripada Perbadanan Air dan kerajaan negeri contohnya, tapi ini berkaitan juga dengan perbandaran dan juga perancangan bandar yang lebih sustainable untuk jangka masa akan datang. Itu mungkin kita dapat bincangkan Prof selepas ini. Dan selepas ini kita nak cerita juga bagaimana kalau jaminan air, keselamatan air ini tidak diberikan penekanan utama, kita akan berhadapan dengan risiko yang lebih besar daripada itu. Itu mungkin kita dapat kongsikan selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, berjumpa kita dalam agenda awal ni, Prof. Masalah untuk pengurusan air untuk jangka masa panjang ini, koordinasinya bukan sahaja melibatkan satu dua pihak, tapi koordinasi itu perlu dilihat dengan lebih menyeluruh. Dalam aspek ini, bagaimana kita melihat ini nak tak nak kita kena buat juga. Pihak akademi saya merasakan satu dipanggil mengintegrasi, iaitu disebut mengintegrasi river basin management. Maknanya kita mengintegrasi ke semua yang terlibat. Bukan saja cakap fizikalnya, dari segi manusianya juga supaya boleh bersatu. Maknanya dia lembangan air ni dia akan melepasi sempadan negeri. Dia ada sendirinya, dia punya lembangan. Jadi ini kita kena berkira begini. Maknanya kalau sekarang telah ada infrastrukturnya, perlu diperkukuhkan lagi. Mungkin kalau dah kepada satu negeri diambil airnya, mungkin lebih kepada satu negeri lain kita boleh ambil, as long as kita boleh memperkukuh ataupun jaminan air akan datang. Dan cerita lain, ramai yang mengatakan bahawa bila krisis air berlaku awal minggu lepas dan sebagainya, ramai yang katakan kalau negeri-negeri tertentu yang banyak tadahan airnya mungkin dapat disumbangkan kepada negeri-negeri lain. Dan ini pemikiran yang perlu dilihat di masa akan datang. Betul? Begitu? Begitu yang jaminan air itu kita kena perlu ada, dan kita kena perlu bersikap rasional dan perlu bersikap terbuka. Dari segi sekarang ni yang relevan pada kita sekarang perbandaran, iaitu dari segi penduduk kependudukan. Begitu mendadak. Jadi demand ataupun pemerataan yang begitu tinggi. Jadi kita kena lihat kepada pengurusan permintaan air, water demand management. Kita kena lihat juga kepada air yang sedia ada ni, sama tidak boleh menggunakannya. Telah dirawat, dihantar tapi hilang tengah jalan. Non-renewable water. Itu salah satu kena perhatikan. Dan pada yang sama, air yang ada ni kita jaga. Supaya tidak tercemar. Sebab sekarang ni berlatar belakangkan kepada perkembangan kepada perubahan iklim, dan ini kita memang di luar jangkaan. Maksudnya bila dibuatkan satu macam permodelan, melihat kepada tempat yang begitu kemarau, akan lebih teruk lagi kemaraunya akan datang. Tempat yang di mana hari hujan, lebih teruk lagi hujan akan datang. Jadi berlatarkan belakang ini, kita mesti lebih serius untuk berkongsi bersama air yang kita ada, dan supaya tidak kita membuatkan orang tidak ada air. Risikonya mungkin dalam aspek ini kita perlu gentarkan lagi keselamatan, dan juga perlu lagi kita lebih serius dalam isu keselamatan dan juga jaminan air ini. Kerana kita pernah bercerita mengenai isu keselamatan makanan, kita bercerita mengenai keselamatan tenaga, jaminan tenaga untuk yang mencukupi untuk jangka masa akan datang. Dan ini akan ada hubung kait juga dengan keamanan dan juga keselamatan negara. Tapi ini semua berpusat kepada satu punca, iaitu bagaimana kita menguruskan dan juga menjamin keselamatan air itu. Akan datang mungkin kesan buruk dan juga sikit sebanyak perkara yang negatif yang bakal jadi akan masa akan datang sekiranya ini tidak diuruskan dengan benar, dengan betul sekarang ini. Kerana dalam masa 5 tahun atau 10 tahun kesan itu sudah terasa daripada sektor-sektor yang lain juga. Bagaimana, Prof? Ya, saya melihat juga kepada kita mengadaptasikan. Maknanya akan datang pelbagai kejadian akan jadi. Dalam rekod sekarang ini, 90% daripada kejadian yang berbentuk ancaman kepada dunia ialah water related, taufan dan sebagainya, itu 90%. Dan 90% daripada kejadian ini berlaku di Asia.
Jadi akan datang ni pelbagai lagi. Maknanya yang perlu kita buat, kita mengadaptasikan. Kita tidak boleh mengelak betul jadi lagi dah jadi makin begitu sekarang ni. Jadi kita untuk kelestarian, kita kena melihat dari sudut-sudut apa yang kita mampu buat, apa yang manusia sebenarnya mampu buat. Yang kita mampu buat, kita menggunakan teknologi yang sedia ada dan mendapatkan teknologi baru lagi supaya kita boleh mengoptimalkan apa yang kita ada ni. Sebab air bukannya infinite, dia finite. Dia yang ada ni akan, kalau ada pun telah tercemar, jadi tak berguna. Jadi mana tu benda sudut-sudut ni kita kena tengok, kena lihat. Dan akhirnya nanti kalau kita bercerita mengenai pembuat dasar ataupun political will dan sebagainya, itu mungkin mengambil masa. Akan tetapi bagaimana itu juga boleh diterjemahkan dengan perubahan gaya hidup sendiri. Bagaimana kita nampak aspek itu, Prof? Ya, gaya hidup sendiri kan terus kita melihat bahawa air satu yang mahal harganya. Maknanya kalau kita kita take for granted dengan air yang ada pada hari ini di Malaysia. Kalau melihat pada sudut penggayaan seharian mungkin begitulah, tapi akan datang ni perlu lebih prihatin, lebih prihatin kepada air yang kita ada ni. Dan kita masyarakat sekarang lebih berpendidikan, ada pendidikan tinggi, kita perlu melihat di sudut ini supaya kita tak jadi lagi berulang lagi begini, dan kita melihat kepada siapa yang terlibat membuat dasar, professional water dalam sektor air perlu prihatin dengan teknologi baru, perlu membuat satu lagi dengan air yang kita ada ni, infra yang kita ada ni, penggunaan air yang ada, penggunaan air tanah, penggunaan air pun air di tasik boleh digunakan sebagai aquifer dan lake dan sebagainya, itu digunakan akan datang. Dan juga pelbagai teknologi hijau yang akan di banyak negara di Asia Tengah buat pun, dan Malaysia salah satu daripadanya. Itu satu yang positif. Realistik dalam aspek kita di Malaysia, sejauh manakah kita bersedia untuk mengadaptasi teknologi dan juga inovasi baru ini, bagaimana, Prof? Ya, sebab kalau kita mengadaptasinya dan tidak terlampau terikat dengan mana-mana negeri-negeri, kita kongsi. Kita menggunakan adaptasi cara berkongsi. Jadi ini akan menyelesaikan banyak masalah. Okay, Prof, kita mungkin perlu ada satu lagi sesi yang lain juga untuk kita bincangkan mengenai kelestarian dalam pengurusan air ini. Itu mungkin kita akan jumpa di masa-masa akan datang mungkin nanti, Prof. Terima kasih kepada Prof kerana bersama kami dalam agenda awal pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda. Mungkin anda boleh berkongsikan cerita anda sendiri, ceritakan idea anda sendiri, mungkin juga boleh berkongsikan pengalaman anda yang terkesan akibat catatan air dan sebagainya. Itu anda boleh kongsikan di Facebook atau Twitter Astro Awani, ataupun boleh teruskan bersama kami di Enjoy Astro Awani di YouTube, ataupun menonton kami semula di astroawani.com untuk perkembangan berita sekitar dimensi. Sekian saja agenda Awani untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih banyak, Prof. Thank you very much.